Inilah hakikatnya bila mana kita membawa keadilan, bahawa keadilan itu dapat dirasai oleh orang. Orang akan terima keadilan Islam sebagaimana Tatar diterima Islam, sebagaimana orang-orang kita lihat Kurdis dan Salahuddin Al-Ayyubi keturunan ini memeluk Islam, bagaimana Arab memeluk Islam. Berhadapan dengan siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Walid Al-Mughirah, Abu Bukhtari. Abu-abu ini semua merupakan pembesar-pembesar Mekah ketika itu. Sebab itu kalaulah orang yang besar peluk Islam, bawah ikut Islam. Sebab itu bila Nabi pergi berdakwah, Nabi nak pergi dakwah orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, lalu ada seorang laki-laki yang matanya buta, Ibnu Ummu Maktum. Nak jumpa Rasulullah. Rasulullah tak berapa layan sangat. Rasulullah nak cepat-cepat pergi berdakwah kepada orang kaya, pembesar. Sebab pada pemikiran Rasulullah, kalau orang yang kaya peluk Islam, yang bawah akan peluk Islam. Dia akan merebak begitu. Dalam keadaan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur Rasulullah dalam surah Abasa wa tawalla. Dalam arti kata lain, inilah hakikatnya bila mana kita membawa keadilan, bahawa keadilan itu dapat dirasai oleh orang. Orang akan terima keadilan Islam sebagaimana Tatar diterima Islam, sebagaimana orang-orang kita lihat Kurdis dan Salahuddin Al-Ayyubi keturunan ini memeluk Islam, bagaimana Arab memeluk Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu kehebatan. Turki jadi hebat. Muhammad Al-Fatih, dia boleh membuka Konstantinia yang berjarak dengan tarikh Nabi sebut satu ftah. Konstantinia akan dibukanya Konstantinia itu Konstantinopel ataupun Turki ataupun Istanbul oleh pemimpin yang paling baik, tentera yang paling baik. Dibenarkan hadis Nabi oleh Muhammad Al-Fatih. Juga terujanya kerana apa? Kerana keadilan Islam yang dibawa. Sebab itu kerja kita nak menerangkan Islam ini satu benda yang susah. Sebab itu bila dia susah, dia itu akan mendapat kecaman, dia akan mendapat tekanan, dia akan mendapat halangan. Ini yang berlaku kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab itu saya ambil beberapa hujah, cuba tengok apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dalam membawa Islam. Tengok beberapa ayat, cuba kita tengok macam mana Allah tunjukkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi-Nabi, bagaimana mereka dihalang oleh kaum mereka sendiri. Antaranya sahabat-sahabat. Saya ambil ayat yang tuan-tuan biasa baca, surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah sebutkan dalam ayat yang ke berapa? Ayat ke-18, ayat 19. Kita baca, kita jumpa ayat qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Bila Allah utuskan idh arsalna ilaihimus naini fakadzabuhuma, Allah kirimkan pada satu zaman seorang rasul dan tak beriman, dua rasul tak beriman. Allah kirim ke yang ketiga, fa'azzazna bisalis, kami tambahkan rasul yang ketiga. Satu zaman ada tiga rasul Allah utuskan, tak ada beriman. Kita zaman tahun 2020 tak ada rasul, ramai lagi yang beriman. Umat Islam dekat sebelah negara kita, Indonesia, 220 juta beriman. Nabi tak ada, rasul tak ada. Zaman tersebut surah Yasin cerita Allah kirim tiga rasul, tak ada yang beriman. Jahatnya manusia. Dalam tafsir disebut di negeri bernama Antakya ataupun Antioch dalam bahasa Inggeris. Ada yang kata dekat Turki, ada yang kata dekat Syria. Dua-dua tempat ni tuan-tuan, saya tengok ada negeri ni, saya tengok dua-dua tempat ni ada bernama Antioch, Antakya. Kita tidak kisah, kita tidak mahu mempertikaikan dekat Syria ataupun kat Turki. Tapi yang jelas tuan-tuan, bahawa Allah pernah kirimkan tiga rasul di tempat itu, tak ada yang beriman. Bukan saja tidak beriman tuan-tuan, bila Nabi ni membawa Islam, membawa kebenaran, keadilan yang dia nak tegakkan, iaitu keadilan Allah, apa mereka kata? Inna tatayyarna bikum, kami ni, wahai orang yang bawa Islam ini, kamu bawa agama ni, kami ni jadi celaka dengan sebab kamu ni bawa agama. Kamu bawa agama Islam ni, kami jadi celaka. Lalu dia beri amaran, la in lam tantahu
lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim. Kalau kamu tak berhenti menyampaikan Islam ni, membawa kebaikan, keadilan ini, nescaya kami akan rejam kamu, kami akan seksa kamu dengan seksaan yang amat pedih. Satu. Yang kedua, saya bawa poin lagi daripada surah namanya surah Sad. Surah Sad, tuan-tuan boleh rujuk ayat 62-63. Apa mereka kata mengenai Rasul yang diutuskan oleh Allah? Wa qalu ma lana la nara rijalan rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Sesungguhnya kami tengok laki-laki rasul-rasul yang kamu kirimkan pada kami ini sebagai orang jahat. Maknanya orang membawa kebenaran itu, nak tegakkan kebenaran, dianggap jahat. Mereka kata Nabi jahat. Ittakhadnahum sikhriyan amzagan anhumul absar. Arti kata lain, mereka juga mengatakan ittakhadnahum sikhriyan. Kami anggap laki-laki ini, rasul-rasul yang kamu utuskan ini, wahai Allah, sebagai sikhriyan. Kami hina, kami perlekeh, kami main-mainkan mereka. Maksudnya, orang yang bawa Islam ini, bila membawa kebenaran, dianggap lekeh. Dalam keadaan menyampaikan Islam ni, menyampaikan dakwah ini, dianggap orang itu lekeh. Dianggap hina. Dipanggil arzal. Dipanggil zalil, hina. Dianggap orang-orang ini membawa celaka. Maknanya sebab itulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ini dianggap bawa celaka, dianggap hina, dianggap lekeh, dipermainkan, dianggap Rasulullah itu gila, majnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah telah iktiraf Nabi itu memiliki akhlak yang terpuji. Mereka kata Muhammad itu, Rasulullah itu ialah majnun, gila. Dia kata Nabi Muhammad itu ahli sihir. Dia kata Muhammad itu seorang penyair, boleh bawa Quran, ayat-ayat yang luar biasa yang mereka sendiri tak faham, yang mereka sendiri tak pernah jumpa ayat-ayat tersebut. Mereka anggap Rasulullah dan memberikan Rasulullah dengan pelbagai title ataupun julukan yang tidak baik. Sebab itu mengapa mereka kata kejap-kejap Nabi itu gila, kejap-kejap Nabi itu ahli sihir, kejap-kejap Nabi itu pujangga, Nabi itu penyair yang sama macam pada zaman tersebut. Kejap-kejap dia kata Nabi itu majnun, gila. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka kontradik berlaku kat situ. Nak kata Muhammad itu gila, kamu panggil dia Al-Amin. Nak kata dia ahli sihir, keturunan dia baik-baik. Nak kata dia tu penyair, dia tu pujangga, sastrawan, dia tak boleh baca, tak boleh tulis. Serba tak kena tuan-tuan. Serba tak kena. Sebab itu Islam ini, dia bila kita bawa Islam, benda ni payah. Dan bila benda ni payah, untuk berkata benar, benda tu pahit. Bila pahit, dia perlukan jiwa-jiwa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, yang dalam hatinya ada iman, ada kasih sayang. Dan orang yang ada kasih sayang ini, dia ada jiwa korban yang kuat. Dia ada jiwa berkorban yang kuat. Dia sanggup susah, dia sanggup payah, macam-macam. Semalam tuan-tuan, saya masuk Facebook semalam sikit je. Semalam, saya lepas kuliah semalam, saya lepas Zohor, saya pun bergeraklah macam biasa dengan sahabat-sahabat daripada beberapa NGOs. Semalam kita pergi ke sebuah bangunan, kita tak sebutlah di mana bangunan tersebut, takut mengaibkan orang pula. Iaitu di sebuah bangunan, tempat tinggal lah, rumah flat, tinggi dia 20 tingkat. Kita 20 tingkat, jadi kita pergi ke maklumat yang kami dapat. Di sana ada kita punya sahabat, dia terlibat dengan zakat, dia tahu mana asnah, mana tak asnah, dia tahu yang susah, dia tahu macam mana. Kita pun pergilah. Allahu Akbar. Saya bawa sahabat-sahabat yang bawa barang yang banyak, berat-berat, daripada tingkat 20 tuan-tuan, dengan keadaan puasa. Saya tengok muka mereka tu ceria, seronok, tak mengeluh, ustaz penat, ustaz haus, tak ada. Saya melihat mereka dengan pandangan yang luar biasa. Apa yang saya faham tuan-tuan, mereka ini dalam hati mereka ada jiwa berkorban yang kuat. Sebab tu jiwa korban ini dia boleh terhasil daripada perasaan kasih saja. Sebab tu saya selalu tekan, berjuang bukan kerana kita minat, tapi kerana kita kasih. Bersedekah bukan kerana kita minat, tetapi kerana kita kasih. Berdakwah bukan kerana kita minat, tetapi kerana kita kasih. Perasaan kasih ini dia menghasilkan satu booster tuan-tuan, satu tolakan, satu tenaga yang kuat daripada dalam. Dia boleh menghasilkan orang-orang yang luar biasa.
Dia jadi orang yang luar biasa. Sebab tu bila mana kita buat benda ni tuan-tuan, saya melihat manusia ni kadang-kadang mendidik kita. Rasa kasih itu datang bila kita tengok, subhanallah. Sebab itu kita menjadi orang yang semakin bersyukur, tuan-tuan. Kenapa kita menjadi bersyukur? Bila kita melihat orang yang dengan mana erti kata lain, kita tengok orang lebih susah daripada kita. Kita bersyukur pada Allah kerana kita lebih senang sikit. Bila kita tengok orang tu lebih teruk kesihatan daripada kita, kita bersyukur dengan sakit-sakit yang sikit. Jadi kita ni dalam keadaan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa kasih sayang, kesabaran, kesyukuran apabila melihat orang. Bila melihat hamba Allah itu menyebabkan kita bukan kenal dia, kita mengenal diri sendiri. Sebenarnya aku ni siapa? Aku ni yang tak bersyukur ni siapa? Aku ni yang meminta-minta pada Allah, Allah tak bagi aku marah ni siapa? Berapa banyak yang Allah bagi, aku tak minta. Aku tak minta hidup, Allah bagi hidup, ada orang mati. Aku tak minta sehat, Allah bagi sehat, ada orang sakit. Aku tak minta senang, Allah bagi senang, ada orang susah. Semua ini menyebabkan hati kita itu menjadi jiwa-jiwa yang kuat. Kita tanam jiwa ini dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Saya tengok tuan-tuan daripada tingkat 20 semalam, kami naik tak sedar 20 tingkat, naik tangga. Sebab setiap tingkat itu ada orang yang bermasalah. Ada orang yang susah. Kita pergi satu tingkat, naik lift tak boleh. Sebab rumah flat tuan-tuan, lift pun rosak, tingkat pun 20, ada orang nak guna lift, kita ada barang yang banyak, kita pun ramai, tak boleh. Kita naik tangga ke tangga, tak sedar tuan-tuan, 20 tingkat turun ke bawah, 20 tingkat, subhanallah. Benda ini bila kita lihat, baru kita nampak rumah ni tuan-tuan, ada rumah yang saya jumpa tuan-tuan, subhanallah, doktor dah suruh balik dah, doktor tak boleh nak tolong dah. Ada sebab dia tu kena kencing tikus. Dia dah koma 9 bulan. Allahu Akbar. Doktor kata tak ada peluang untuk dia sembuh. Tapi saya kata kat ibu tersebut, bersabarlah. Sesungguhnya Allah nak tinggikan martabat ibu, Allah nak bagikan banyak pahala, dapat jaga anak macam ni. Yang kata dalam keadaan koma. Ada yang isterinya lumpur, suami yang tua tu angkat, bawa pergi bilik air, mandi, pakaikan baju, suap. Suami pula Bilal surau. Masa azan dia turun surau, masa azan turun surau, naik uruskan isteri. Saya tengok dia, subhanallah, hati saya rasa sebab. Rasa sebab tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat. Dia kata kat saya tanya dia, macam mana Tuan Bilal? Macam mana pengalaman ni? Mula-mula susah ustaz, lama-lama rasa macam biasa pula. Dah isteri kita ustaz, ada yang ayah tunggal, jaga anak OKU, ramai anaknya. Ada yang ibu tunggal, ditinggalkan suami dia, jaga anak-anak yang masih kecil tuan-tuan. Dalam keadaan ada yang sakit, ada yang macam-macam penyakit, subhanallah. Dalam keadaan kehidupan yang tertekan, dalam keadaan PKP. Dalam keadaan mereka tidak PKP pun dah susah tuan-tuan. Mari pula PKP, pendapatan terjejas, tak ada pendapatan. Semua ini tuan-tuan, dia menghasilkan apa tuan-tuan? Dia menghasilkan satu jiwa tuan-tuan. Sebab tu jiwa-jiwa dalam keadaan kita nak menilai manusia itu, kadang-kadang kita kena nilai diri kita sendiri. Betapa jahatnya kita dengan Allah. Betapa kita tidak bersyukur dengan Allah.